Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan sejarah dan masa depan, sukan dan fasiliti awam. Ahli kumpulan terdiri daripada Mio Muhammad Saifullah bin Abdullah, Muhammad Kiril Izwan bin Subri, Muhammad Syafiq Ashraf bin Samsudin, Masitah binti Alwi dan Syahanum binti Kamarudin. Berapa banyak fasiliti sukan yang wujud di seluruh dunia? Pada pendapat saya, soalan ini agak sukar untuk mendapat jawapan yang tepat kerana jawapannya adalah berbalik semula kepada definisi fasiliti sukan itu sendiri. Okey, contoh fasiliti sukan yang kita tahu adalah arena sukan, stadium, gimnasium, kolam renang, gelanggang bola tampar, gelanggang bola jaring, padang-padang hoki kan. Okey, tapi ada juga yang dikecualikan daripada definisi fasiliti sukan, iaitu seperti kawasan semula jadi di tepi tasik, tempat orang bermain sukan air, dan juga kawasan rekreasi terbuka seperti padang golf. Fasiliti sukan. Fasiliti sukan merupakan fasiliti yang dibina atau dipasang atau didirikan sebagai lokasi di mana acara sukan berlangsung. Dua fasiliti sukan yang paling terkenal ialah stadium dan juga arena. Stadium merupakan tempat bersukan yang dikelilingi tempat duduk penonton dan digunakan untuk acara sukan outdoor. Manakala arena pula merupakan struktur dalaman yang mempunyai ruang luas terbuka, dikelilingi kerusi bertingkat dan digunakan untuk acara sukan indoor. Terdapat fasiliti sukan yang dirobohkan kemudian dijadikan taman perniagaan dan juga tempat letak kereta. Sebagai contoh, 20 tahun yang lalu, terdapat banyak arena serta stadium dirobohkan kemudian dijadikan tempat letak kereta seperti di Cityfield dan juga di Turnerfield. Fasiliti sukan pada mulanya dibiaya secara terbuka untuk menyediakan hiburan dan mempromosikan tujuan keagamaan dan juga politik. Setelah melalui proses transformasi, fasiliti masih tertumpu kepada hiburan. Namun, pada masa yang sama, ia juga mempromosikan objektif keuangan seiring dengan matlamat politik. Okey, kita akan lihat pada fasiliti pada zaman kuno. Fasiliti pada zaman kuno ini terbahagi kepada dua, iaitu masyarakat Yunani dan masyarakat Rom. Bagi masyarakat Yunani, sukan adalah satu bentuk kerja. Manakala Olimpia pula merupakan salah satu tempat keagamaan. Olimpia ini juga merupakan tempat semula jadi bagi sukan Olimpik. Di Olimpia, masyarakat Yunani mengadakan acara sukan dan upacara keagamaan. Majlis keagamaan yang dilakukan di Olimpia merupakan acara terbesar ketika itu. Majlis ini adalah untuk menghormati Tuhan mereka, iaitu Zeus. Untuk fasiliti pada zaman kuno di Rom pula, kerajaan Rom mengikuti jejak langkah kerajaan Yunani sebagai budaya yang dominan pada zaman itu. Pada zaman Rom kuno, orang muda turut serta dalam sukan seperti sukan tinju, gusti, perlumbaan dan juga lompatan. Orang Rom amat gemari bersukan. Kemudian, pemimpin mereka memanfaatkan minat itu dengan mengadakan acara sukan. Acara-acara sukan yang dipertandingkan ini mengambil masa berhari-hari untuk dipertandingkan. Untuk melaksanakan sukan-sukan tersebut, para pemimpin memerlukan fasiliti besar seperti Roman Colosseum dan Circus Maximus. Seterusnya, kita akan lihat pada original Olympic Facility. Acara Olimpik pertama sekali diadakan pada tahun 776 sebelum Masihi dan ia dilakukan setiap 4 tahun untuk hampir 1000 tahun. Olimpik telah menjadi tuan rumah bagi acara mixed martial art yang pertama di dunia. Penonton-penonton yang jauh dan dekat datang untuk menyertai dan menonton pertandingan di Olimpia. Acara yang dipertandingkan adalah tidak selamat untuk penonton kerana keadaan di sana adalah panas dan boleh berlaku stroke haba. Penonton-penonton ini tidak dibenarkan untuk memakai topi kerana bagi mereka memakai topi ini akan
melindung ataupun mengaburi mata para penonton. Stadium Olimpik dibina di Olympia pada tahun 776 sebelum Masihi. Stadium Olimpik ini merupakan penambahan kepada pusat keagamaan yang sedia ada. Penambahan yang dilakukan adalah dari masa ke masa, maka terbentuklah kompleks sukan yang lengkap dengan asrama untuk para penonton dan merupakan tempat untuk latihan. Seterusnya, fasiliti ini dinamakan sebagai The Stadia. The Stadia ini adalah berbentuk U. Atlet dan pengadil masuk ke dalam stadium menggunakan pintu mereka tersendiri. Trek larian adalah sepanjang 210 meter dan luasnya adalah seluas 32 meter. Trek ini memuatkan 20 orang untuk berlari dalam satu masa. Di kawasan tersebut juga mempunyai ruang yang cukup untuk menempatkan perlumbaan kereta kuda. Ada yang berpendapat bahawa sukan yang dilakukan masyarakat ini adalah merupakan sebahagian daripada majlis keagamaan. Okey, seterusnya kita akan lihat pada gelanggang kereta kuda dan teater. Gelanggang kereta kuda ini terdapat banyak di sekitar Yunani. Fasiliti ini adalah untuk kemudahan pertandingan kereta lumba, kereta kuda dan lumba kuda. Semasa pertandingan diadakan, para penonton tidak disediakan tempat duduk dan semua penonton akan berdiri ketika pertandingan berlangsung. Seterusnya, teater Yunani. Teater Yunani ini mempunyai 3 bahagian utama, iaitu adegan, pemandangan dan latar belakang yang telah dilukis. Orkestra itu tersebut berlangsung di dalam kawasan adegan. Orkestra berlangsung di hadapan penonton. Pelakon akan memanggil logen ketika berada di atas pentas. Terdapat tempat duduk untuk penonton yang dinamakan sebagai koilon. Seterusnya kita akan lihat fasiliti bagi masyarakat Rom. Terdapat 2, iaitu Colosseum Rom dan Circus Maximus. Okey, bagi Colosseum Rom, masyarakat Rom membina stadium berdasarkan struktur Yunani. Asalnya ia diberi nama sebagai Flavian Amphitheater selepas maharaja yang membinanya, iaitu Vespasian dan Titus, iaitu keduanya merupakan keluarga Flavian. Colosseum ini berdiri 48 meter tingginya. Ia mampu memuatkan seramai 50 orang dalam arena dalam masa 15 minit. Tahap bawah Colosseum yang dipanggil Hypogeum dengan panjangnya adalah 250 kaki dan lebarnya adalah sepanjang 145 kaki yang terletak di tingkat bawah stadium. Bagi Circus Maximus pula, Circus versi Rom merujuk kepada tempat perlombaan kereta kuda dan acara lain. Circus Rom ini yang paling terkenal adalah Circus Maximus. Ia dibina pada abad ke-6 sebelum Masihi dengan menggunakan kayu. Kapasiti tempat duduk penonton adalah antara 50,000 hingga 300. Masuk untuk ke dalam Circus Maximus ini adalah percuma. Facilities from the Middle Age to the 1800s ataupun fasiliti pada usia pertengahan sehingga ke tahun 1800-an. Okay, kebanyakan sukan dan permainan pada abad pertengahan adalah kurang tersusun jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Pada zaman lalu, sukan lebih tertumpu kepada aktiviti yang menggunakan kemahiran masyarakat sendiri. Antara contohnya, bola sepak pada zaman itu tidak mempunyai peraturan dan menjurus ke arah kekerasan dan juga serangan kepada pihak lawan. Pada abad pertengahan pula, acara yang paling sesuai dijadikan sukan adalah antaranya Justin dan memanah. Justin ini lebih terkenal kepada golongan kelas atasan dan acara memanah lebih tertumpu kepada golongan pertengahan dan pertandingan diadakan melawan mewakili bandar atau kawasan di situ. Golongan bawahan ini diberi peluang untuk mengikuti acara yang berasingan daripada golongan atasan seperti acara berlari, berlompat dan juga berkusti. Acara ini selalu diadakan dengan pesta keramaian yang melibatkan penggunaan alkohol yang besar dan juga mengakibatkan pelanggaran undang-undang sehingga memaksa pihak gereja pada ketika itu untuk mengharamkan acara seperti ini
kerana agama menjadi salah satu peranan utama di dalam sukan pada awalnya. Sama seperti orang Yunani dan Romania, China, Jepun dan sekitar Amerika. Setiap budaya pada zaman itu tiada format atau pengurusan yang betul di dalam acara sukan maupun fasiliti. Jadi tiada sebarang dokumentasi yang boleh didapati. Cuma dengan sedikit sebanyak informasi yang ada menyatakan tentang sukan ada dipraktikkan sebagai beberapa acara latihan di dalam ketenteraan bagi tujuan membina kekuatan dan disiplin tentera. Pihak keagamaan dan kerajaan pada sesetengah masa menggalakkan acara sukan ini, tetapi kadang-kadang mereka juga yang mengharamkan semula penglibatan di dalam acara-acara tertentu. Sebagai contoh, pada abad ke-14 di England, golongan pekerja buruh yang ditangkap bermain bola dan tenis akan dikenakan penjara selama 6 tahun, tetapi golongan atasan pula dikecualikan daripada undang-undang tersebut. Pada abad ke-19, kebanyakan sekatan terhadap acara sukan telah dimasukkan dan bermulalah fasiliti bagi acara sukan secara formal yang dibina di Amerika Syarikat, iaitu Union Course dibina di New York pada tahun 1825. Fasiliti acara lumba kuda termasuk tempat duduk penonton. Clubhouse dan balcony ini menjadikan ianya terkenal kerana dapat menyediakan tempat untuk penonton seramai 60,000 orang pada satu-satu masa. Bagi acara baseball pula, mula terkenal pada tahun 1850-an, yang mana pengurusan fasiliti yang teratur mula diwujudkan pada 1970-an. Ini termasuk 3 peraturan utama bagi Liga Kebangsaan yang menyarankan pengharaman alkohol di dalam kawasan fasiliti dan menghapuskan bus atau gerai judi di pintu masuk dan penjudi di tempat duduk penonton. Seterusnya, management from ancient to modern times ataupun pengurusan fasiliti dari zaman kuno hingga ke zaman moden. Walaupun fasiliti mengalami perubahan dari tahun ke tahun, pengurusan dan operasi fasiliti boleh dikatakan kekal sama sehingga sekarang. Contohnya seperti perbezaan tempat duduk di Roman Colosseum Amphitheatres dan juga Circus Maximus, yang terdapat perbezaan taraf tempat duduk sehingga masa sekarang. Ini bagi menyediakan kelebihan tempat duduk kepada golongan atasan dan juga pihak berkepentingan. Antara pertimbangan di dalam pengurusan fasiliti dan operasi acara dari masa lampau sehingga sekarang yang masih kekal sama seperti contohnya mengawal dan menggerakkan sejumlah besar orang, menguruskan orang ramai yang ganas, mengekalkan fleksibiliti di tempat pelbagai guna, memberi keselamatan dan perlindungan untuk orang-orang yang berkepentingan ataupun VIP, mengawal kejahatan kecil yang wujud dalam perhimpunan orang ramai, menjaga kebersihan dan fungsi fasiliti, menyelusuri politik yang berkaitan dengan mendapatkan dana yang sesuai untuk kemudahan milik umum. Beberapa perubahan di dalam pengurusan dan operasi fasiliti pada masa lalu dibandingkan dengan masa sekarang pula adalah seperti menyediakan kemudahan untuk akhbar seperti bilik wawancara dan kotak akhbar dengan akses internet, iaitu menyiapkan platform kamera televisyen dan penyambungan kabel, menjual ruang iklan dan hak penamaan, menyediakan kandang pemukul dan kawasan latihan lain, menyediakan bilik latihan atletik, menggunakan sistem pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara, menyediakan kemudahan parking untuk ribuan kereta dan bas, mematuhi keperluan persekitaran kawasan, kemudahan dan lain-lain lagi. Perbezaan ini telah berkembang selama bertahun-tahun, dikendalikan oleh pemilik dan penyedia kemudahan sukan. Jika kemudahan berkembang, mereka lebih menumpukan kepada menjana keuntungan. Evolusi seperti ini memerlukan cara baru untuk memikirkan, membangun dan menjalankan kemudahan sukan. Salah satu contohnya ialah daripada penjaja makanan ringan ke kafeteria atau restoran makanan 5 bintang. Evolusi fasiliti profesional dan perguruan. Pada era moden, bagi fasiliti sukan ini bermula di akhir pada tahun 1860-an. Baseball merupakan salah satu sukan yang membawa kepada perubahan yang besar dalam fasiliti sukan. Baseball dapat menjana pendapatan melalui kutipan tiket penonton.
penonton yang ingin menonton acara baseball perlu membayar dahulu sebelum masuk menonton. Pada zaman ketika itu, tempat duduk penonton dan para pemain adalah diperbuat daripada kayu. Pemacu awal untuk stadium lebih besar adalah melalui keuntungan kewangan, iaitu daripada hasil-hasil daripada penonton yang masuk, dia akan menjadikan satu sumber untuk menambah baik pulih fasiliti ketika itu. Stadium baseball kali api pertama dibina menggunakan konkrit dan keluli, dibuka pada tahun 1909. Sukan antara kaum juga membantu untuk mengembangkan perkembangan fasiliti di Amerika Syarikat ketika itu. Pada tahun 1912 hingga 1914, Ville merupakan universiti pertama yang membina stadium bola sepak. Selepas 2 tahun pembinaan tersebut, stadium tersebut dapat menampung jumlah penonton yang lebih ramai, iaitu 33,000 berbanding 18,000 ketika waktu permulaan stadium itu dibina. Walaupun fasiliti mempunyai sedikit sebanyak perubahan, fasiliti bagi sukan profesional turut dipengaruhi. Pihak yang secara peribadi membiayai dan menguruskan fasiliti sukan ini akan menjadikan ianya perusahaan yang menjana keuntungan. Fokus facility ataupun facility focus. Baiklah, di sini kita akan membincangkan berkenaan dengan fokus facility yang ada. Menurut buku History and Future of Sport Public Assembly Facilities, terdapat beberapa fasiliti awam dan fasiliti swasta di Amerika Syarikat dan Kanada. Antaranya adalah Arena Bank Webster, Pusat Rekreasi University New Haven David E. Beckerman, Madison Square Garden, and Maple Leaf Garden. Sampel fasiliti yang berada di Amerika Syarikat dan Kanada ini dipilih disebabkan oleh pengiktirafan yang diterima. Pengiktirafan tersebut adalah berdasarkan fasiliti yang baru dibina ataupun diubah suai. Fasiliti tersebut akan diberi peluang untuk menerokai trend semasa. Webster Bank Arena ataupun Arena Bank Webster. Okey, Webster Bank Arena ini siap dibina sepenuhnya pada musim luruh 2001 dan ia mengambil masa 721 hari untuk proses pembinaan. Baiklah, apa yang menariknya berkenaan dengan arena ini, secara formalnya arena ini terletak di Habayat dan arena ini merupakan home kepada the American Hockey League Bridgeport Sound Tigers dan juga home kepada Metro Atlantic Athletic Conference, Fairfield University Men and Women Basketball. Arena ini sebenarnya ia dapat menampung 8,500 orang bagi pertandingan hoki, manakala 9,000 orang bagi acara bola keranjang. Okey, pemain memiliki pintu masuk tersendiri di Arena Bank Webster ini. Okey, ketika dalam proses perancangan, pihak pengurusan fasiliti berusaha mencari pasukan Liga Bola Sepak ataupun AFL untuk arena ini. Namun begitu, tiada satu pasukan pun menerima pelawaan tersebut. Pusat Rekreasi University New Haven David E. Beckerman. Okey, bagaimana dengan penubuhan pusat rekreasi ini? Okey, secara keseluruhannya, penubuhan pusat rekreasi ini adalah berdasarkan satu jawatan kuasa yang telah ditubuhkan di universiti ini ataupun di kampus ini, di mana jawatan kuasa tersebut terdiri daripada ahli fakulti, pelajar pentadbir dan juga anggota staf. Okey, jawatan kuasa ini ditubuhkan adalah tujuan utamanya adalah untuk penubuhan pusat rekreasi di universiti tersebut, di mana fasiliti tersebut dirancang oleh arkitek dari Sarsaki dan juga dibangunkan oleh Petra, iaitu Petra Construction Company. Baiklah, untuk proses penubuhan pusat rekreasi ini, langkah pertama ataupun proses utama yang dijalankan adalah menentukan sama ada duit untuk melaksanakan projek ini mencukupi ataupun tidak. Ia termasuk dengan mengambil kira kawasan yang sesuai untuk fasiliti tersebut dibangunkan di University New Haven David E. Beckerman ini.
Okey, satu kajian dijalankan dalam kalangan student iaitu dengan menggunakan kajian soal selidik untuk melihat sama ada fasiliti ini menjadi satu keperluan di universiti kepada pelajar tersebut ataupun tidak. Dan hasil kajian tersebut diambil kira di dalam pembinaan fasiliti Pusat Rekreasi Universiti Haven David A. Beckerman ini. Selepas membuat tinjauan terhadap lebih 250 orang pelajar, dapatan daripada kajian soal selidik tadi telah mendapati 72% pelajar di Universiti New Haven ini akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh seminggu fasiliti tersebut. Maka dengan itu, fasiliti tersebut dibangunkan dengan memegang visi. Yang pertama adalah pusat kecergasan dan rekreasi universiti berada di tengah kampus. Yang kedua adalah fasiliti ini menjadi tanda ataupun penanda aras yang baru bagi kampus tersebut. Yang ketiga, menjadi titik mula dalam membuat pusingan di kampus. Dan akhir sekali akan menjadi magnet, iaitu menarik pelajar untuk menggunakan fasiliti yang disediakan. Manakala garis masa projek ataupun perancangan fasiliti ini adalah pada Oktober 2005, lantikan dan mesyuarat AJK. Seterusnya pada bulan dan tahun yang sama, lantikan Sasaki Associate sebagai arkitek. Manakala pada 20 September 2006, upacara ataupun projek pecah tanah telah dilakukan. Kemudian 11 Disember 2007 adalah soft opening bagi pusat rekreasi tersebut. Dan 11 Februari 2008 adalah grand opening bagi pusat rekreasi, dan akhir sekali 12 April 2008 adalah perasmian pusat rekreasi University New Haven David A. Beckerman. Fasiliti yang seterusnya adalah Madison Square Garden. Madison Square Garden ini terletak di New York City. Okey, Madison Square Garden ini merupakan salah satu arena yang terkenal di dunia. Di dalam Madison Square Garden ini terdapat 5,600 kursi untuk teater, manakala 20,000 kursi untuk di bahagian arena. Okey, keluasan Madison Square Garden ini adalah sebanyak 40,000 kaki persegi. Dan itu adalah salah satu keluasan yang agak besar untuk menampung jumlah ataupun penonton yang akan datang ke Madison Square Garden ini. Dan di dalam Madison Square Garden ini terdapat 2 restoran dan 89 bilik kelab. Sebelum ia menjadi satu fasiliti yang terbesar, ianya merupakan gudang kereta api yang terbengkalai dan telah dinaik taraf menjadi sebuah arena yang bertaraf dunia. Okey, P.T. Barnum membelinya pada tahun 1874 dan menggantikannya kepada bangunan tanpa bumbung yang dinamakan Barnum Monster Classical and Geological Hypodrome. Nama Madison Square Garden ini pula berasal daripada 2 versi garden yang dibina di Madison Avenue dan 26 Street ataupun 26 Street. Okey, fakta yang menarik berkenaan dengan Madison Square Garden ini, yang pertama adalah keluasan kawasan fasiliti melebihi 1 juta kaki persegi. Keluasan kawasan fasiliti. Okey, seterusnya ia menganjurkan lebih daripada 600 acara setiap tahun. Dan ia juga dapat menerima lebih kurang 4 juta pengunjung setiap tahun. Okey, bahagian bumbung Madison Square Garden ini adalah 404 kaki persegi, manakala ketinggian adalah 64 kaki persegi. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan fasiliti yang terakhir, iaitu Maple Leaf Garden. Okey, pengurus Toronto Maple Leaf Garden telah membina fasiliti Maple Leaf Garden ini di Toronto pada tahun 1931, dan juga sebanyak 16,000 tempat duduk terdiri daripada pelbagai fasiliti telah pun dibina di Maple Leaf Garden ini. Okey, Maple Leaf Garden ini sebenarnya telah diadakan macam-macam acara keramaian. Antaranya adalah persembahan daripada Duke Ellington, Elvis Presley, The Beatles, Pearl Jam dan Rush. Perkara ini telah membuktikan bahawa tempat fasiliti ini boleh menampung ramai penonton dalam satu-satu masa. Okey, apa yang menarik berkenaan dengan Maple Leaf Garden ini? Okey, fasiliti ini dibina dengan kos sebanyak 1.5 juta dan juga ia boleh menampung sebanyak 16,000 tempat dan juga 85 tempat duduk kotak. 16,000 tadi yang merupakan tempat duduk dan 85 ni adalah merupakan tempat duduk kotak.
Dan bahan bangunan Maple Leaf Garden ini terdiri daripada 750,000 bata, 77,500 beg simen, 70 tan pasir, dan juga keluasan Maple Leaf Garden ini sebanyak 350 darab 282 kaki. Okey, arkitek telah membangunkan arena baru ini dengan keluasan 14,000 kaki persegi, 12 tingkat bangunan, pejabat yang dikenali sebagai Air Canada Tower. Okey, The Toronto Maple Leaf ini juga telah membelanjakan sebanyak 500 juta untuk mengembangkan lagi fasilitinya pada era ketika ini dengan 8,000 kondo, sebuah hotel mini serta pejabat dan kedai untuk disewakan bersebelahan dengan Air Canada Centre. Okay, arena ini telah menunjukkan bagaimana sebuah bandar boleh mengubah fasiliti yang lama kepada fasiliti yang baru. Masa depan fasiliti sukan, iaitu fasiliti Yunani dan Rom menjadi pelapor kepada puff moden. Tamadun lain dari Afrika Timur sehingga Afrika Selatan turut menyumbang kepada penyebaran fasiliti sukan. Dari zaman kuno sehingga sekarang, struktur asas seperti fasiliti kekal pada dasarnya sehingga pada 50 tahun yang lalu. Pertubuhan yang lebih pesat pada awal abad ke-21 di Jepun dan di Yunani. Terdapat banyak fasiliti sukan yang wujud di seluruh dunia. Stadium besar menjadi tempat di mana acara bola sepak dimainkan seperti di Liga Eropah, Liga di Perancis, Liga bola sepak di Jerman, Liga bola sepak di Itali dan Liga bola sepak di Sepanyol. Mereka memerlukan stadium yang besar untuk meningkatkan lebih banyak penonton untuk melihat pertandingan dilangsungkan. Selain itu juga pendapatan dijana melalui acara sukan walaupun stadium agak lama dan usang. Selain itu juga, stadium utama bola sepak bukanlah fasiliti yang diubah suai atau dibina semula untuk menjimatkan wang. Selain itu juga, kebiasaannya keadaan kecemasan atau kemudahan pembinaan fasiliti baru ini seperti di Brazil. Selain itu juga terdapat tinjauan pada tahun 2012 terhadap 2,000 peminat sukan di England yang meneliti apa yang ingin dilihat oleh masyarakat pada masa akan datang terhadap kemudahan sukan. Jawapan majoriti masyarakat adalah memilih untuk keadaannya lebih selesa dan ruang mereka duduk di stadium itu adalah lebih luas. Selain itu juga mereka memilih dari segi aspek keselamatan diri dan juga pengangkutan untuk sampai ke suatu stadium tersebut. Sebagai contoh fasiliti ini, sebagai contoh, negara China menjadi tuan rumah sukan Olimpik, iaitu pada tahun 2008 dianggarkan bahawa 37 stadium dan arena akan dibina atau diubah suai mengikut sukan yang dipertandingkan. Kos anggaran untuk kesemua kemudahan yang diperlukan adalah sebanyak 3.4 bilion. Maka fasiliti sukan ini perlulah sentiasa dijaga dengan baik agar tiada berlaku sebarang kerosakan yang memudaratkan sehingga menyebabkan banyak wang yang perlu dihabiskan untuk memperbaiki infrastruktur fasiliti tersebut. Trend yang akan mempengaruhi masa depan fasiliti. Di awal lagi telah dinyatakan bahawa politik dan agama turut membantu dalam membangunkan Colosseum Rome dan juga Circus Maximus. Hal ini berlaku kerana sekiranya rakyat sibuk dalam menikmati sukan dan juga hiburan, mereka tidak punya masa untuk menjatuhkan pemerintah. Malahan, lebih banyak fasiliti yang dibangunkan dengan minda politik yang sama. Dalam masa yang sama, terdapat banyak juga masalah yang melibatkan perancangan politik tidak baik. Sebagai contoh, pegawai Cincinnati tidak mendedahkan kos sebenar stadium baru mereka sehinggalah pilihan raya berakhir. Sehari setelah mendapat persetujuan untuk pembinaan tersebut, baru mereka dedahkan anggaran harga untuk stadium bola sepak dan baseball, iaitu kira-kira 100 juta untuk setiap satu. Yang kedua pula adalah
pegawai Tampa menerima hujah yang dikemukakan oleh pemilik Tampa Bay Buccaneers bahawa dia memerlukan stadium baharu kerana dia kehilangan wang yang banyak di fasiliti lamanya. Tetapi mereka tidak pernah memeriksa kesahihan kenyataan tersebut. Seterusnya adalah perubahan teknologi dan sukan. Yang pertama, inovasi rangkaian teknologi daripada sistem rigging, iaitu untuk menyokong peralatan yang besar seperti papan skor. Yang kedua pula ialah inovasi yang melibatkan aplikasi untuk menarik peminat sukan melibatkan diri dalam acara sukan. Jika arena dan stadium tidak mempunyai teknologi yang terkini, mereka hanya akan duduk diam di rumah melayan gadget dan permainan video mereka sahaja. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.